So they do have freedom of speech to say anything that they want to say while they are within parliamentary proceedings and discussions, but they cannot say something that is seditious kerana ini adalah satu perkara yang sangat sensitif yang boleh merosakkan keharmonian nasional dan sebagainya. Ada ahli parlimen yang telah dikenakan prosiding di mahkamah kerana telah mengeluarkan pernyataan yang berbau hasutan semasa dalam prosiding parlimen. So kita kena berhati-hati. Di sini keistimewaan parlimen dalam kebebasan bersuara tidak dijamin. Antara perkara-perkara lain yang berbau hasutan adalah kalau kita mempertikaikan kedudukan khas orang Melayu ataupun orang asal Bumiputera, Sabah dan Sarawak, ataupun kepentingan sah kawan-kawan yang lain, perkara-perkara sensitif kepada kaum dan agama yang boleh menjadi hasutan ataupun mempertikaikan kewujudan institusi beraja, ini semua tidak termasuk di bawah keistimewaan kebebasan bersuara seorang ahli parlimen. Okey, yang dipertua Dewan Negara ataupun speaker dan yang dipertua Dewan Rakyat ataupun speaker hampir sama tapi ada sedikit perbezaan. Bagi Dewan Negara, yang dipertua dan timbalan yang dipertua mesti menjadi ahli dalam Dewan Negara tersendiri. Dewan Rakyat pula boleh dilantik di kalangan ahli atau bukan ahli. Okay? So itu perbezaan antara yang dipertua dalam Dewan Negara dan Dewan Rakyat. Dewan Rakyat punya boleh jadi beliau dilantik antara ahli Dewan Rakyat ataupun di luar ahli Dewan Rakyat. Tapi jika bukan ahli dalam Dewan Rakyat, beliau dianggap sebagai ahli tambahan. Speaker tersebut dianggap sebagai ahli tambahan dan tidak boleh mengundi apabila membincangkan rang undang-undang tertentu. Okay. Kita ada juga jawatan kuasa parlimen. Jawatan kuasa parlimen sangat penting kerana jawatan kuasa ini mempunyai peranan untuk membincangkan undang-undang dengan lebih teliti dan ahli dalam jawatan kuasa dipilih secara khusus untuk membincangkan rang undang-undang mengikut kepakaran mereka. So for example, kita ada Akta Personal Data Protection Act. Bukan semua orang dalam Dewan Rakyat begitu mahir tentang Personal Data Protection Act, maka kita perlu ada jawatan kuasa untuk betul-betul memberikan pendapat undang-undang, pendapat tentang impak kepada perniagaan, impak komersial, impak dari segi teknologi dan sebagainya apabila kita membahaskan undang-undang dalam bidang-bidang yang tertentu. So, peranan jawatan kuasa dalam parlimen sangat penting kerana mereka akan membincangkan rang undang-undang mengikut kepakaran mereka di mana mungkin ahli dalam Dewan Negara ataupun Dewan Rakyat tidak mempunyai kepakaran tertentu. So, for example, let's say lah satu hari nanti kita nak bincangkan rang undang-undang tentang cloning. Kita perlu ada jawatan kuasa di mana ahli-ahli dalam jawatan kuasa tersebut terdiri daripada saintis, bukan saja daripada saintis tapi mungkin ahli dari bidang agama yang berlainan kerana ini merangkumi isu-isu etika dan sebagainya. So, it is very important to have satu jawatan kuasa di mana ahli-ahlinya merangkumi orang-orang yang dapat membincangkan perkara-perkara teknikal dalam rang undang-undang tertentu mengikut bidang kepakaran mereka. So, penggubalan undang-undang secara amnya seperti yang saya katakan sebelum ini boleh dikemukakan sama ada di Dewan Negara ataupun di Dewan Rakyat. But it has to go through all the three components. Dewan Rakyat, Dewan Negara dan Yang di-Pertuan Agong. So, kalau bermula dengan Dewan Negara, kemudian perlu kepada Dewan Rakyat dan perlu diperkenalkan oleh Yang di-Pertuan Agong. Tetapi seperti yang saya katakan tadi, Dewan Negara tidak boleh mengemukakan rang undang-undang kewangan. Okey, itu hanya prerogatif Dewan Rakyat. Setelah Dewan Rakyat mengemukakan rang undang-undang yang menyentuh tentang kewangan, baru boleh dibincangkan dengan teliti oleh Dewan Negara. Dan Dewan Negara tidak boleh menolak 100% undang-undang yang digubal ataupun dibahas di Dewan Rakyat yang telah diluluskan. Hanya boleh menangguhkannya. Okay? So, kalau rang undang-undang yang berlainan, boleh ditangguhkan oleh Dewan Negara selama 1 tahun untuk dibincangkan semula oleh Dewan Rakyat. Tetapi kalau rang undang-undang kewangan, hanya boleh ditangguhkan selama 1 bulan. Kerana kalau kita lihat rang undang-undang
kewangan biasanya sangat penting dan perlu dipercepatkan. Jadi tidak boleh ditangguhkan selama 1 tahun. Jabatan Peguam Negara juga memainkan peranan yang sangat penting dalam penggubalan undang-undang kerana mereka bertanggungjawab menasihati dan membantu menyediakan rang undang-undang sebelum dibawa ke mesyuarat kabinet. Seperti mana kita tahu, ahli dalam Dewan Rakyat kalau menang dalam pilihan raya dan mempunyai kriteria-kriteria yang tertentu, ahli dalam Dewan Rakyat boleh menjadi orang yang 18 tahun ke atas. Dan mungkin ahli dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara bukan semua mempunyai kriteria yang tertentu di mana ia membolehkan mereka menggubal rang undang-undang. Sebab rang undang-undang, kalau pelajar dah baca perlembagaan seperti mana yang saya telah kongsikan selama ini, perkataan-perkataan yang digunakan adalah sangat spesifik, mempunyai impak, kesan yang tertentu. Kalau kita ubah satu perkataan dan atau kita ubah kepada atau, itu akan memberikan impak yang sangat berbeza. So itulah sebabnya peranan Jabatan Peguam Negara adalah untuk menasihati dan menyediakan draft rang undang-undang sebelum dibawa ke Parlimen untuk dibincangkan. Okey, so seterusnya peranan Yang di-Pertuan Agong menurut perkara 66 Fasal 4, Yang di-Pertuan Agong perlu memperkenankan rang undang-undang yang telah dibawa kepada baginda dalam tempoh 30 hari. Jika Yang di-Pertuan Agong tidak memperkenankan rang undang tersebut, secara kebiasaannya ia akan menjadi undang-undang jua setelah tamat tempoh 30 hari. Okey, so sekarang kita nak bincangkan tentang peringkat penggubalan undang-undang. Ada 2 peringkat secara amnya ya. So pada peringkat pertama, saya berikan contoh rang undang-undang yang mengenai isu-isu kewangan. So biasanya akan dibincangkan di Kementerian Kewangan. Okey, sebagai contoh, kalau undang-undang itu berbentuk kewangan ataupun menyentuh isu-isu kewangan, ekonomi dan sebagainya, biasanya akan dibincangkan secara teliti di Kementerian Kewangan dan mereka akan merangka dasar setelah berunding dengan Peguam Negara ataupun Jabatan Peguam Negara. Setelah itu, pendapat dari pihak berkepentingan pun akan diambil kira. So di sinilah kita punya peranan sangat penting. Kita mempunyai peranan untuk menyuarakan pendapat kita kepada NGO, kepada wakil rakyat dan sebagainya kerana ini semua akan diambil kira dalam penggubalan undang-undang sama ada di bahagian kementerian ataupun apabila pergi ke Parlimen nanti. So sebelum pergi ke Parlimen pun dalam kita nak memikirkan apakah rang undang-undang yang nak dibawa ke Parlimen, rakyat, NGO, pihak berkepentingan yang lain pun boleh menyuarakan pendapat. Misal kata kita rasa isu tentang gangguan seksual terhadap wanita sangat penting. So kita boleh berjumpa dengan mana-mana menteri ataupun setiausaha kepada menteri ataupun pihak NGO dan sebagainya, dan apabila isu itu mendapat perhatian dan menjadi isu yang hangat, mungkin itu akan mendesak pihak-pihak atasan untuk menggubal dasar dan seterusnya rang undang-undang untuk mengatasi masalah ini. Seterusnya, perlu mendapat kebenaran dari Jemaah Menteri ataupun Kabinet untuk menggubal undang-undang dan proses penggubalan undang-undang akan berlangsung di mana akan ada perundingan dengan Jabatan Peguam Negara dan sebagainya, dan seterusnya perlu mendapat kelulusan Jemaah Menteri mengenai draft yang telah disediakan oleh Jabatan Peguam Negara. Seterusnya, kena memberitahu setiausaha Dewan Negara dan Dewan Rakyat bahawa rang undang-undang tersebut telah disediakan. Akhirnya, perlu dicetak dan diedarkan kepada ahli Dewan dan membawa kepada bacaan pertama di Parlimen. So, bacaan pertama hanya membaca tajuk panjang, tidak membincangkan isu-isu dalam rang undang-undang tersebut. So, ini sebagai pemakluman awal kepada ahli dalam Dewan Rakyat dan Dewan Negara supaya mereka pun boleh membuat kajian masing-masing, dan apabila sampai kepada bacaan kedua, mereka telah bersedia kerana telah membuat kajian, telah membuat bacaan tentang isu yang akan dibincangkan dalam rang undang-undang tersebut. So, bacaan kali kedua pula, prinsip rang undang-undang itu akan dibahaskan dan kita akan buat undian. Kita kena kira menerusi majoriti mudah. So let's say 51 orang daripada 100 orang telah bersetuju untuk meluluskan rang undang-undang tersebut, maka ia akan pergi kepada peringkat seterusnya, iaitu peringkat jawatan kuasa. So all you need to go to the next level is a simple majority to approve of the bill ataupun rang undang-undang tersebut. Seterusnya, peringkat jawatan kuasa. Seperti yang saya katakan tadi, di sini kita akan membahaskan dan membincangkan isu-isu dalam rang undang-undang itu dengan lebih spesifik. Semua fasal, semua jadual dan sebagainya akan dibincangkan dengan teliti. Okay? Pindaan pun boleh dibincangkan di sini. Kalau ahli dalam jawatan kuasa tersebut rasa pindaan dalam rang undang-undang tersebut perlu dilakukan, ini mungkin akan dibincangkan juga di peringkat jawatan kuasa. Akhirnya, bacaan kali ketiga, kita akan mengundi buat kali kedua dan tajuk
panjang akan dibaca sekali lagi dan sama ada diluluskan ataupun tidak diluluskan oleh Dewan bergantung kepada keputusan undian tersebut. Okey. Akhirnya perlu dibawa pada Yang di-Pertuan Agong untuk diperkenankan. Okey. Akhirnya diwarta dan dicetak dan menjadi undang-undang. Kadang-kadang apabila rang undang-undang telah diluluskan, ia belum diwartakan. Jadi tidak boleh diambil kira sebagai undang-undang lagi. Hanya rang undang-undang yang telah diluluskan. Apabila ia telah diwartakan, dicetak dan kemudian tarikh penguatkuasaan itu telah tiba, barulah undang-undang itu akan dilaksanakan. Jadi di sini saja untuk perbincangan kami bagi topik perundangan. Saya harap pelajar dapat sedikit penjelasan tentang topik ini. Kita boleh lagi membincangkan menerusi aktiviti-aktiviti yang saya akan kongsikan, dan kalau ada soalan-soalan yang ingin diajukan, jangan rasa segan, tanya saja saya secara personal ataupun menerusi WhatsApp, menerusi kelas bersemuka ataupun kelas atas talian. Ini merupakan topik yang sangat penting kerana komponen perundangan merupakan satu komponen yang sangat penting dalam sebuah demokrasi. Kita pun memainkan peranan dalam menjayakan demokrasi. Seperti yang saya telah katakan tadi, bila kita rasa satu isu perlu diambil berat oleh kerajaan, kita boleh mengemukakan isu ini kepada wakil rakyat kita, kepada NGO. Kita boleh membuat demonstrasi dengan syarat kita mendapat persetujuan dari pihak polis. Dan apabila satu isu itu menjadi satu perkara yang kerajaan rasa ini sangat penting, kita perlu ambil berat tentang isu ini, insya-Allah lambat laun isu itu akan dimaktubkan dalam bentuk undang-undang. Dan ini akan membawa kepada perubahan. Dan perubahan ini kadang-kadang datang dari rakyat, from bottom up. Okay? Jika kita inginkan perubahan, kita boleh memastikan jika kita ingin perubahan berlaku, kadang-kadang kita yang perlu menyuarakan pendapat kita, menggunakan kebebasan bersuara kita dengan cara yang betul, platform yang sesuai supaya pihak atasan, pihak berkepentingan, NGO dan sebagainya mendengar keluhan kita, mendengar kita punya masalah dan mungkin mereka akan bersetuju untuk menggubal rang undang-undang bagi dibincangkan dengan teliti di Parlimen agar insya-Allah dapat dijadikan satu undang-undang yang boleh menjamin hak kita dan berupaya untuk menyelesaikan masalah dan isu yang kita sedang alami. Sekian, terima kasih.